Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK dalam subjek Jawi. Okey, tanpa melengahkan masa, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1 hingga 10, bulatkan jawapan yang betul. Okey, bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 1, ibu pergi ke pasar tani. Okey, soalan ni jawapan alif ba jim dal dia semuanya berkaitan dengan pasar. Okey, semuanya berkaitan dengan pasar. So, pasar. Kita nak tengok ejaan yang betul adalah yang macam mana. Okey, pasar dia akan jadi pa alif, sin alif, ra. Okey. Okey, bila sin alif ra ni dia terjadinya KVK. Konsonan, vokal, konsonan, suku kata tertutup. Okey, yang ni biasanya dalam kaedah KVK ni kita akan buang K, sin alif ra. So vokal kat sini adalah huruf alif, kita buang alif ni, maka jadilah ejaannya pa alif, sin ra, pasar. So jawapan yang tepat adalah alif. Okay, seterusnya soalan kedua, Ahmad suka makan mi goreng. So alif ba jim dal, pilihan jawapannya adalah semuanya berkaitan dengan perkataan makan. So yang mana satu ejaan makan yang betul? Makan. Ataupun kalau kita ikut ejaan sebenar adalah mim alif, kaf alif, nun, makan. So sama juga kat sini ada, okey, kaf adalah konsonan, alif adalah vokal dan nun adalah konsonan. KVK buang juga vokal. Okey, kita potong vokal, maka jadilah ejaannya adalah mim alif, kaf, nun, makan. So kat sini jawapan yang tepat untuk ejaan makan adalah jawapan ba. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan 3. Okey, soalan nombor 3, ibu Abu. Abu pergi solat Jumaat di masjid. Okey, so perkataan ataupun jawapan alif ba jim dal tu semuanya berkaitan dengan ejaan masjid. So yang mana satu ejaan masjid yang betul? Okey, perlu kita tahu bahawasanya okey, masjid ni adalah kata pinjaman bahasa Arab. Okey, bila kata pinjaman bahasa Arab, dan masjid juga adalah istilah agama. Maka ejaannya perlu dikekalkan. Macam mana dia dieja dalam bahasa Arab, macam tu juga ejaannya dalam Jawi. So ejaan masjid dalam bahasa Arab adalah mim sin jim dal, masjid. So ejaan masjid yang betul adalah pada jawapan ba. Okay. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, ibu sedang berwuduk di masjid untuk menunaikan solat. Ibu sedang berwuduk di masjid untuk menunaikan solat. Okey. So kat sini perkataan yang kita kena cari adalah perkataan wuduk. Okey. So kat sini dia ada imbuhan ber ditambah dengan imbuhan ber. So wuduk ni juga adalah sama dengan yang kat atas ni. Dia kata pinjaman bahasa Arab dan merupakan istilah agama dan perlu dikekalkan ejaan. Okey, ejaan wuduk dalam bahasa Arab adalah waw, dot, waw, hamzah.
dan ditambah dengan imbuhan ber. So kat sini jawapan yang tepat adalah dal. Okey. Yang mana huruf hamzah ni selari dengan huruf-huruf yang lain. So yang jawapan ba ni salah lah sebab hamzah duduk dekat atas. Okey. Kemudian soalan kelima. Okay, soalan 5, Amin menahan kesakitan kerana terjatuh. Okey, kat sini kita nak cari ejaan kesakitan. Okey, kesakitan. Okey, tengok kat sini kesakitan. Kalau ke kaf lah, sa sin alif sa, ki kaf ya ki, kemudian tan. Tan ni ta alif nun, dan kat sini wujud KVK yang kita perlu buang huruf vokalnya menjadi tanun, kesakitan. So ejaan yang tepat adalah kaf kesakitan. Okey, kesakitan. So jawapan yang tepat pada jawapan alif. Okey. Okay, seterusnya nombor 6. Okay. Nombor 6. Saya pergi ke sekolah menaiki van. Okey, van ni ejaan dia V-A-N. Kata serapan bahasa Inggeris. Okey, kata serapan bahasa Inggeris yang mana ejaannya mengikut cara baca. So kalau van, V-A-N, jadi V alif nun dan dia ada wujudnya KVK. Okey, suku kata tertutup, kita buang alif. Jadilah ejaannya van. So jawapan yang tepat adalah jim. Okey, soalan ketujuh. Jangan derhaka kepada kedua ibu bapa. Jangan derhaka kepada kedua ibu bapa. Okey, yang mana satu jawapannya? Alif ayat nafi, ba ayat kehendak, jim ayat penyata, dal ayat seru. Okey, kat sini keyword dia adalah jangan. So bila jangan ni dia lebih kepada dia adalah cara kita nak kenal ayat kehendak. Okay, kalau ayat nafi mesti ada perkataan tidak ataupun bukan. Okay, ayat penyata nak menyatakan sesuatu. Ayat seru pula mesti ada kata seru. Okay, kalau ayat seru mesti ada kata seru dan tanda seru. Okay, tanda seru. Iaitu untuk ayat seru. So jawapan kat sini, jangan derhaka kepada kedua ibu bapa ni adalah ayat kehendak. Okay, soalan nombor 8. Pokok beringin itu daunnya rimbun. Pokok beringin itu daunnya rimbun. Okay, yang ni ayat nafi, ayat kehendak, ayat penyata ataupun ayat seru. So kita tak ada apa-apa clue. Cuma nak menyatakan bahawa pokok beringin itu daunnya rimbun. So ini adalah ayat penyata. Okey, kemudian soalan 9. Okay, soalan 9. Tempat kosong, ada tanda koma. Berani engkau datang kemari, ada tanda seru. Okay, so kita kena pilih kata seru yang sesuai untuk diletakkan di dalam tempat kosong ni. Okay. Contohnya, alif, waw, berani engkau datang kemari. Ba, oh, berani engkau datang kemari. Jim, cis, berani engkau datang kemari. Dal, aduh, berani engkau datang kemari. So, ayat seru yang ni
menunjukkan seseorang yang menuturkannya tu dalam keadaan macam marah. So jawapan yang sesuai adalah cheese. Okay, Jim jawapan dia. Cheese, berani engkau datang kemari. Okay, soalan nombor 10. Kami berkhemah di Pantai Merdeka. Kami berkhemah di Pantai Merdeka. So kita kena pilih pilihan jawapan alif ba jim dal tu berkaitan dengan ejaan pantai. Okey, pantai. Okey, pantai. Ataupun pa alif nun suku kata pertama, kemudian ta alif ya suku kata kedua. So, pada suku kata pertama ni dia ada timbul, ada wujudnya KVK yang kita buang vokal menjadi pan. Okey, panun. Kemudian ta ni adalah tengok pada huruf alif dan ya. Kalau dalam bahasa Melayu dia jadi AI. AI ni adalah terpanggil diftong. Okey, diftong. Kalau diftong huruf A, huruf sekejap. Okey, huruf A dan I, huruf A dan I ni tidak boleh dipisahkan. So bila tak boleh dipisahkan, kita eja dengan pantai. Okay, kekalkan alif dan ya kat belakang. So jawapannya adalah ba, pantai. Kami berkhemah di Pantai Merdeka. Okey, baik. Soalan seterusnya. Soalan 11 hingga soalan 15, tulis perkataan di tempat kosong berdasarkan gambar. So kena perhatikan gambar, itulah yang perlu kita eja. Okey, so gambar nombor 11 ni adalah gambar Al-Quran. Okay, gambar Al-Quran. So ayat dia, membaca Al-Quran dapat memberi ketenangan jiwa. Okey, Al-Quran ni adalah kata pinjaman bahasa Arab. Kemudian Al-Quran ini sudah semestinya istilah agama. Okey, kekalkan ejaan, tanpa perlu diubah, kekalkan ejaan. Okey. So, jadilah ejaan dia membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran dapat memberi ketenangan jiwa. Okey, seterusnya nombor 12. Okey, nombor 12 ni adalah gambar Kaabah. Okey, gambar Kaabah. So, ayat dia Kaabah terletak di Mekah. Okey. Kaabah juga adalah kata pinjaman bahasa Arab dan merupakan istilah agama. So, ejaan dia Kaabah. Okey. Kita kekalkan ejaan dia menjadi Kaabah. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Okay, soalan nombor 13 ni, gambar ni adalah gambar komputer. Okay, komputer ni perkataan daripada bahasa Inggeris. Kita kena eja mengikut cara sebut. Okay. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Okay. Eja ikut cara sebutan. Komputer. Okay. Komputer. So, komputer, komputer. Okay, Ali sedang membaiki komputer. Okey, seterusnya gambar beg. Okey, gambar beg.
Okey. Ejaan dia adalah ba, ya, ga, beg. Okey. Menggunakan bunyi i taling. Beg. Okey, seterusnya. Soalan nombor 15. Gambar rambutan. Okey, rambutan. Okey, perkataan asal dia seolah-olah macam rambut, kemudian dah ditambah dengan tan. So, rambutan, kita eja dia dengan ra, alif, mim, ba, waw, ta, nun. Rambutan. Okey. Seterusnya soalan nombor 16. Soalan 16 hingga 20, susun perkataan-perkataan berikut supaya menjadi ayat yang betul. Okey, menjadi ayat yang betul. Okey, so dibagi ayat mencapai negara kemerdekaan bilakah. Okey, so kita susun perkataan ni menjadi satu ayat tanya. Okey, bilakah negara negara mencapai kemerdekaan. Okey, ada tanda soal. Okey, seterusnya 17. Okey, 17 ni cantiknya itu ada tanda seru wah pengantin. Okey, bila ada tanda seru, mesti perkataan yang ada tanda seru tu mesti dekat belakang sekali. So ini adalah ayat seru, mesti ada kata seru kat depan. So kita tulis ayat dia, susun perkataan ni menjadi ayat wah, okay, kata seru kat depan, kemudian ada tanda koma. Wah cantiknya pengantin itu. Wah cantiknya pengantin itu, letak tanda seru kat belakang. Okey. Seterusnya perkataannya adalah lombong bermain di tepi jangan. Okay, macam tadi kita dah jumpa, bila ada perkataan jangan, ini adalah ayat kehendak. So ayat kehendak kita letakkan jangan tu kat depan. Okey. Jangan bermain jangan bermain di tepi lombong. Okay. Jangan bermain di tepi lombong. Ini bukan jangan ni, jangan. Terubah. Okey, jangan. Okey, jangan bermain di tepi lombong. Okey, 19. Okey, soalan 19. Baharu, ibu, baju, membeli. Okey, yang ni kita boleh susun menjadi ibu membeli, membeli baju, baju baharu. Ibu membeli baju baharu. Okay, kemudian soalan nombor 20, suka abang menari tidak. Okay, ni kita nak buat ayat nafi. Okay, abang tidak tidak suka
menari. Okay, abang tidak suka menari. Okey, seterusnya soalan 21 hingga soalan 25. Gunakan tanda baca di tempat yang betul. Okey, gunakan tanda baca di tempat yang betul. Dia ada bagi kita tanda seru, okey, titik bertindih, tanda soal, pembuka kata dan tanda koma. Okey, jom kita letakkan tanda baca ni di tempat yang betul berdasarkan petikan dekat bawah tu. Okey, petikannya, apakah bahan-bahan untuk memasak cucur udang? Okey, kat sini dia ada perkataan apakah. Apakah ni tanda soal, mesti kat belakang hujung ayat dia tu ada tanda soal. Okey, kita letakkan tanda soal kat petak 21. Tanya adik kepada ibunya. Okey, tanya adik kepada ibunya. Lepas tu ibunya menjawab, bahan-bahannya ialah, okey, bahan-bahannya ialah, okey, kat petak 22 ni kita letakkan titik bertindih sebab dia nak senaraikan bahan-bahan untuk buat cucur udang tadi. Okey, bahan-bahannya ialah udang, tepung, garam dan air. Okey, udang, tepung, garam dan air. So kalau kita tengok kat sini, udang ni dia ada tanda koma. Tepung masih lagi perkataan tak ada perkataan dan, so kat sini pun ada tanda koma lagi satu. Okey. Ada tanda koma lagi satu. Okey, kita letakkan tanda koma kat situ, udang, tepung, garam dan air. Okey, kemudian adik pun jawab. Adik jawab, oh, okey. Sebelum tu ada pembuka kata kat sini. 24 ni pembuka kata. So, adik pun kata, oh, sedikit sahaja bahan-bahannya. Okay. Kalau kita tengok kat sini, oh ni adalah kata seru. Okay, kata seru. Dekat belakangnya, hujung ayatnya mesti ada tanda seru. Okay, tanda seru. Oh, sedikit sahaja bahan-bahannya. Letak tanda seru, bolehlah adik cuba memasaknya petang nanti. Okay, selesai, letakkan tanda baca di tempat yang sesuai, di tempat yang betul. Okay, soalan seterusnya, soalan 26 hingga 30. Okay, garis jawapan yang betul, garis jawapan yang betul. Okay, kat sini dia kata adik, tempat kosong. Okay, tempat kosong ni nak letak yang mana? Menangis atau menangisi kerana perutnya sakit. So jawapan yang sesuai kat sini adalah menangis. Adik menangis. Okay, adik menangis kerana perutnya sakit. Okay, letak garisan di bawah perkataan menangis. Okay, kemudian soalan nombor 27. Pak Abu menjatuhi atau terjatuh dari pokok rambutan. So kat sini jawapan yang paling tepat adalah Pak Abu terjatuh dari pokok rambutan. Takkan Pak Abu menjatuhi dari pokok rambutan. Tak kenalah. Pak Abu terjatuh dari pokok rambutan. Okey, 28. Bukan Fatimah yang mengambil atau diambil buku itu. So jawapan yang tepat kat sini adalah mengambil. Bukan Fatimah yang mengambil buku itu. Okay, soalan nombor 29. Ayah tertidur atau menidurkan di dalam kereta. So kat sini jawapannya adalah tertidur. Ayah tertidur di dalam kereta. Okay, soalan nombor 30. Menara Petronas menyergam atau tersergam indah. So jawapan kat sini adalah Menara Petronas
tersergam indah. Okey. Soalan nombor 31 hingga soalan nombor 35, rumikan ayat-ayat berikut. Okey, rumikan ayat-ayat berikut. Okey, dia bagi perkataan ataupun ayat dalam tulisan Jawi, kita kena tulis dalam tulisan Rumi. Okey, 31, abang memancing ikan di kolam. Okey, so kita rumikan. Abang memancing ikan di kolam. Okey, seterusnya 32, basuhlah tangan dengan sabun. Basuhlah tangan dengan sabun. Okey, kita rumikan. Basuhlah tangan dengan sabun. Okey, seterusnya 33, bas merupakan pengangkutan awam. Okey. Bas merupakan pengangkutan awam. Okey, seterusnya 34, kami berkhemah di tepi tasik. Okey. Kami berkhemah di tepi tasik. Okey, kami berkhemah di tepi tasik. Okey, soalan nombor 35, ramai orang di pasar malam. Okey, ramai orang di pasar malam. Okey. Soalan seterusnya, soalan 36 hingga soalan 40, jawikan rangkai kata berikut. Okey, jawikan rangkai kata berikut. Okey, 36, kita kena jawikan perkataan ataupun rangkai kata botol plastik. Okey, botol plastik. Kita aja botol dulu. Ba waw, ta waw, lam. Botol plastik. Ba, lam, sin, ta, ya, kaf. Okey, botol plastik. Okey. Last tu dia tak ada alif ya. Kalau dia lam, alif, sin. Plus, tengok tadi KVK tadi. Huruf lam konsonan, huruf alif vokal dan huruf sin konsonan. So, padam huruf alif jadi last. Okey, kemudian ada huruf kaf. Okey, kaf ni sebab apa kita tak guna qaf? Okey, kita guna kaf, tak guna qaf. Sebabnya adalah ini plastik tu adalah bahasa Inggeris. Okey, asal daripada bahasa Inggeris. Okey, kalau bahasa Inggeris yang berakhir dengan K, kita guna kaf. Okey, kita tak gunakan dengan qaf. Okey. Kemudian 37, klinik kesihatan. Okey, kita aja klinik dulu. Kaf, lam, ya, nun, ya, kaf. Klinik. Okey, klinik. Sama juga kita gunakan kaf kat sini. Tak guna qaf sebab klinik berasal daripada perkataan bahasa Inggeris. Kemudian kesihatan. Ni kesihatan ni serapan bahasa Arab pula. Okey. Kesihatan.
Okey, kesihatan. Kita kekalkan huruf sod, tak gunakan huruf sin. Okey, kata serapan bahasa Arab kekalkan huruf sod. Okey, kemudian 38 azan berkumandang. Azan ni adalah kata pinjaman bahasa Arab yang perlu dikekalkan ejaannya berkumandang. Okey, ba ra ber, kaf waw ku, mim nun, ada KVK, mim alif nun, buang huruf alif jadi mim nun, berkumandang. Okey, dang, da alif nga. Da alif nga, dal tu konsonan, alif vokal, huruf nga adalah konsonan, so kita buang huruf alif jadi berkumandang. Okey, tu perhatikan ejaan-ejaan dia. Okey, kemudian 39 teknologi moden. Okey, ejaan teknologi, ta ya kaf nun waw, ta ya kaf nun waw, lam waw, gaya teknologi, moden. Okay, mim waw, dal nun. Okay, moden. Dia bunyi dengan i pepet. Okay, kemudian keindahan alam. Okay, keindahan alam. Kaf dekat kaf alif, hamzah dekat atas, kemudian indahan. Indahan alam. Keindahan alam. Okey, so asalnya adalah perkataan indah. Okey, indah. Keindahan tu berasal daripada perkataan indah. Kemudian kita tambah dengan apa tu? Kita tambah dengan imbuhan ke dekat depan dan tambah dengan nun dekat belakang. Keindahan. Okay, so bila huruf kalau kita tambah huruf yang ada bunyi i dekat depan, kemudian kita tambah dengan sama ada imbuhan di ataupun se ataupun ke, maka huruf hamzah, huruf alif selepasnya mesti diletakkan dengan hamzah ke atas. Okay, hamzah ni mesti dekat atas. Okay, tengok kepada ejaan keindahan tu. Okey, seterusnya soalan 41 hingga soalan 45, baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. Okey, kita baca dulu petikan. Okey. Ini petikan berbentuk berita ke laporan. Okey, ceras. Seramai 250 orang penghuni rumah kebajikan anak yatim telah menerima sumbangan pelitup muka daripada Persatuan Darul Sakinah. Okay. Sumbangan itu telah disampaikan oleh pengerusi persatuan Tuan Haji Umar bin Hassan di rumah kebajikan tersebut. Dalam program tersebut juga turut disampaikan penerangan tentang langkah-langkah pencegahan penularan virus corona dan cara menangani wabak tersebut. Okey, so ini adalah petikannya yang kita dah baca. So kita tengok soalan-soalannya. Okay, soalan 41, berapakah jumlah penghuni anak yatim? Okey, berapakah jumlah penghuni anak yatim? So kalau kita tengok dalam petikan tadi, dia kata seramai 250 orang penghuni. So jawapan yang kita boleh tulis kat sini daripada jawapan 41 ni adalah jumlah, okay, jumlah penghuni, okay, jumlah
penghuni anak yatim. Jumlah penghuni anak yatim ialah 250 orang. 250 orang. 42. Soalannya adalah apakah sumbangan yang telah disampaikan kepada mereka? Apakah sumbangan yang telah disampaikan kepada mereka? Kita boleh tulis yang mana tadi? Apa sumbangannya? Dia bagi sumbangan sumbangan pelitup muka. Kita tulis kat bawah ni. Sumbangan yang telah disampaikan kepada mereka ialah pelitup pelitup muka. Pelitup muka. Kemudian soalan seterusnya, soalan 43, siapakah pengerusi Persatuan Darul Sakinah? Siapakah pengerusi Persatuan Darul Sakinah? So kita tengok tadi dalam petikan. Kat sini jawapan dia. Pengerusi Persatuan Tuan Haji Omar bin Hassan. So kita tulis kat bawah ni. Pengerusi Persatuan Darul Sakinah ialah Tuan Haji Omar bin Hassan. Pengerusi Persatuan Darul Sakinah ialah Tuan Haji Omar bin Hassan. Tengok soalan seterusnya 44. Dia tanya, di manakah program itu diadakan? Program itu diadakan di mana tadi? Sumbangan itu telah disampaikan kepada anak yatim, sumbangan pada Persatuan Darul Sakinah. Sumbangan itu disampaikan oleh pengerusi Persatuan Tuan Haji Omar bin Hassan di rumah. Di rumah kebajikan tersebut di mana? Di Ceras. So kita tulis jawapannya. Di manakah program itu diadakan? Soalan 44. Diadakan di rumah kebajikan anak yatim. Anak yatim Ceras. Baik. Soalan 45.
Dia tanya apakah penerangan yang turut disampaikan dalam program itu. Okay, apakah penerangan yang turut disampaikan dalam program itu? Okay, yang ni jawapannya agak panjang sikit. Turut disampaikan, okay, yang ni jawapannya turut disampaikan penerangan tentang langkah-langkah pencegahan penularan virus corona dan cara menangani wabak tersebut. Okay, salin semua. Okay. So kat sini kita tulis penerangan tentang langkah-langkah langkah-langkah pencegahan pencegahan penularan virus via virus corona kaf waw ra waw nun alif corona dan cara menangani cara menangani wabak tersebut. Wabak tersebut. Okey, itu jawapan bagi soalan 41 hingga soalan 45. Okey, so saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya dapat memberi manfaat dalam mengulang kaji UPKK bagi subjek Jawi. Saya mohon maaf sekiranya ada penerangan yang tidak solid daripada saya, tidak tidak memuaskan, mungkin akan diubah ataupun diperbaiki pada video yang akan datang. Kita jumpa lagi di lain masa. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.